Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 1 Disember 2021 bersamaan dengan 26 Rabiul Tsani 1443, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain yang disusun oleh Syekh Al-Malibari. Kitab ini masyhur, kalau orang mengaji di pondok-pondok ni, Fathul Mu'in ini di antara kitab yang masyhur dipelajari. Jadi alhamdulillah kita ada terjemahan, kita boleh belajar. Kalau tidak, letih juga nak baca Arab saja kan. Jadi para pelajar sekalian, kitab ini bagi jemaah yang ada warna hijau yang baru, nombor dia 119 muka surat. Yang lama 111. Mudah ya. Baik, apa tajuk yang kita beri? Kita masih lagi dalam bab fasal tentang hukum sujud sahwi. Perbicaraan kita tentang hukum sujud sahwi. Kita beri di separuh jalan. Bab hukum makmum terlupa. Makmum duduk belakang imam terlupa. Apa hukum dia? Ini perbincangan kita. Tuan-tuan kena ingat baliklah. Hukum makmum terlupa. Makmum sahwan. Jadi makmum terlupa. Macam mana kita nak buat? Tengok di baris yang ketiga dari atas, muka surat yang muka surat 119 tu. Bahkan bagi makmum yang terlupa, wajib mengulangi, ulang balik. Ni masalah dia selupa dalam bab kunut lagi ni. Kunut subuh ni salah satu daripada sunat ab'ad di dalam fiqh mazhab Syafi'i. Jadi sunat ab'ad kalau terlupa atau tertinggal, maka sunat dijabarkan, ditampal dengan sujud sahwi. Sunat atas sunat. Jadi contoh di sini, seorang makmum terlupa kunut tadi, macam nak buat? Wajib mengulangi sebagai memenuhi kewajipannya mengikuti imam. Dia begitu turun, imam baca kunut. Kalau ia tidak mengulangi, maka batal sembahyangnya kalau ia tidak meniatkan mufarakah. Mana dia tak tahu. Adapun kalau ianya sengaja, maka tidak lazim atasnya kembali bahkan sunat. Ni contoh lain pula ni. Dia sebenarnya kita beri tengah jalan tu. Sebab tu dia berhenti dalam bab beberapa contoh. Tengok kitab kita ni. Contohnya, seperti misalnya, ia rokok sebelum imamnya rokok. Makmum geru juga dah. Imam duduk berdiri, duduk kunut lagi, dia rokok dah. Ataupun dia rokok dah. Ni dalam bab lain pula ni. Kita kalau nak undur ke belakang, ke jauh pula ni. Supaya jelas ni. Dia kata, bagi makmum yang lupa, dia rukuk, maka tidak lazim atasnya kembali bahkan sunat. Seperti contohnya, ia rukuk sebelum imamnya rukuk. Apabila makmum yang lupa itu tidak mengetahui hingga imamnya berdiri, maka tak usahlah ia kembali semula. Jadi kalaulah dia kata, dia rukuk, dia terlupa, makmumnya lupa, dia tak tahu, sehingga imamnya bangun semula, maka tak payahlah dia rokok.
Tak payah dia kembali, dia tunggu situ ya. Jadi bagaimana tindakan? Al-Imamul Baghawi berkata, apa yang dibacanya sebelum qiyamnya itu adalah tidak dikira. Sebelum qiyam tadi, sebab dia tertinggal satu benda. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari mengikuti beliau dalam pendapat ini. Yakni Al-Fatihah yang dia baca. Dia masalahnya, dia baca Fatihah. Dia berdiri, tapi dia tak tahu imamnya telah rokok. Makmum terlupa. Ataupun misal ia rokok sebelum imamnya rokok. Apabila makmumnya lupa tidak mengetahui hingga imamnya berdiri, maka tak usah dia kembali. Jadi kata di Baghawi, hak Fatihah dia baca tadi kira lara, kira maknanya tak kira rakaat. Maka hendaklah ia membacanya bila dia berdiri semula, dia kena baca balik. Satu, nanti kita tengok huraian Syekh Ibn Hajar pula. Kata Syekh kami, kalau Malibari kata Syekh kami itu, iaitulah Syekh Ibn Hajar. Dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada Al-Minhaj, Minhaj Imam Nawawi. Dan dengan itu maka diketahui bahawa sesiapa yang sujud dengan terlupa atau jahil, walhal imamnya dalam membaca kunut. Dengar ni, sini lebih jelas. Imam sedang baca kunut, si makmum ni turun pergi sujud. Sujud, imam berdiri kunut. Maka tidak dikira apa yang dilakukannya itu. Maka lazimlah baginya kembali i'tidal. Sekalipun ia meniatkan dirinya bercerai mufarakah daripada imam. Mana Ibn Hajar kata, imam duduk berdiri kunut, si makmum ni pakai turu, Allahu Akbar, pak bawah dah. Jadi apa nak buat dia? Dia kena naik semula, pergi ikut imam dia. Walaupun dia niat bercerai mufarakah. Dan hukum ini diambil daripada kata-kata ulama. Ulama kata apa? Wa akhza min qawli law zanna salam al-imam. Ini nak qiyah kepada hukum ni, kepada kata-kata imam ni. Contohnya, kalau seorang itu menyangkakan imam sudah salam, lalu dia berdiri. Orang ni masbuk, tak cukup satu rakaat contohnya. Dia ingat tak imam bagi salam dah, dia pun bangun, Allahu Akbar. Kemudian ia ketahui waktu berdirinya itu bahawa ia belum memberi salam. Imam tengah duduk tasyahud lagi. Sudah. Lazimlah ia duduk kembali. Maka orang ni kena turun semula. Lepas itu ia bangun daripada duduknya itu. Lepas pada duduk, selesai betul-betul imam bagi salam, baru dia bangun balik. Dan kewajipan duduk kembali itu tidak menjadi gugur dengan ia meniatkan dirinya bercerai, mufarakah daripada imam, walaupun ini diharuskan. Tapi tak gugur, kena turun juga. Sebab dia mufarakah tu setelah dia bangun dah. Dia kalau dia mufarakah dulu, dia bangun, mana dia bercerai sebelum dia buat salah. Ini tak, dia buat salah dulu baru dia bercerai. Tu dia. Kerana berdiri tengok. Ini hujah dia. Sebab dia. Kerana berdiri itu berlaku secara lara, yakni tidak diambil kira. Maka dari sini dapat dipahamkan bahawa apabila makmum seperti yang di atas itu mentamamkan. Ini bahasa Melayu Arab nama dia. Pelajar-pelajar yang ada kitab tu tanda mentamamkan. Apa makna? Yakni menyempurnakan sembahyangnya tanpa duduk kembali dengan jahilnya, maka lagalah apa yang lakukannya itu, maka hendaklah ia mengulanginya dan kemudian ia melakukan sujud sahwi sebelum salamnya. Mana oleh kerana kesalahan tadi dia buat, walaupun dia berpisah dengan imam, jadi rakaat dia yang awal tadi sudah lara. Artinya dia kena tambah satu rakaat lagi dan dia kena sujud sahwi di akhir sebelum salam. Baik. Dan dalam keadaan seperti di atas, apabila makmum tidak bermufarakah daripada imamnya, makna makmum tak niat berpisah daripada imam, bila ia teringat atau mengetahui walhal imamnya masih lagi dalam membaca kunut, dia pergi turun dah,
maka yang jelas ialah hendaklah ia kembali kepadanya kepada ikut imam, bangun semula. Atau dalam keadaan seperti itu makmum dalam sujud pertama. Mana sujud pertama dia langgar. Maka wajiblah ia kembali kepada i'tidal dan kemudian sujud bersama-sama imam. Ataupun kalau makmum sudah berada dalam rukun selepas sujud pertama, maka yang zahir ialah hendaklah makmum berusaha mengikuti imam kembali, dan setelah salam imam hendaklah ia lakukan serakaat lagi. Wallah intaha, tamaklah nukilan pandangan ulama itu. Jadi ada masalah lah kita di sini, para pelajar sekalian, kita kena teliti bahawa makmum yang tersalah, dia kena undur balik ikut imam dia, kemudian ikut tertib solat apa yang dilakukan oleh imam, apa yang dilakukan oleh imam. Ini tambahan daripada yang lepas. Jadi harapnya para pelajar boleh undur balik dengan lengah balik daripada siri yang lepas. Baik. Kata Al-Qadhi. Biasanya kalau dalam kitab fiqh ini kalau kata qala al-qadhi, iaitulah Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Dalam kitab dia yang besar namanya At-Ta'liqatul Kubra. Besar kitab dia. Kitab Abu Thayyib, Al-Qadhi Abu Thayyib. Sebab kalau Qadhi Husain dia akan sebut nama. Qala al-Qadhi Husain. Jadi kalau itlaq al-Qadhi wa huwa man? Al-Qadhi Abu Thayyib. Al-Qadhi Abu Thayyib. Qala al-Qadhi, dan daripada perkataan yang tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya ialah kata-kata ulama. Apalagi ulama kata apa? Dengar baik-baik. Masalah ni masalah yang perlu penelitian, perlu perhatian. Kalau seorang itu mengangkat kepalanya daripada sujud yang mula-mula, sebelum daripada imamnya, dengan sangkaan, zon, bahawa imamnya telah mengangkat kepalanya, dan ia melakukan pula sujud keduanya dengan sangkaan zon bahawa imamnya sudah berada pada sujud yang kedua itu, kemudian jelas bahawa imamnya itu masih dalam sujud yang pertama. Macam nak buat? Orang ni memang langgar SOP betul dia ni. Mula-mula dia sujud awal, lepas tu dia sangka imam sudah sujud, lepas tu dia pergi sujud lagi, imam masih lagi di sujud pertama. Maka duduknya dan sujud keduanya itu tidak diambil kira, dan hendak ia mengikuti imamnya, iaitu dalam sujud, dalam duduk dan sujud keduanya. Jadi kalau kita, maknanya hak dia sujud, dia sujud pertama, satu rukun. Kemudian dia bangkit duduk antara dua sujud. Kemudian dia sujud yang kedua, tapi imamnya masih lagi lekat di sujud yang pertama. Mana dia langgar dua dah. Dia sudah berjalan dua rukun mendahului imam. Apa jadi? Maka kedua-dua tadi, dua rukun tadi cancel. Dan dia kena duduk semula dengan imam. Imam sujud yang kedua, dia sujud balik yang kedua. Itu dia panggil kesalahan makmum yang tidak boleh diabaikan. Dia kena undur balik. Itu gagahnya, powernya kuasa imam. Bukan sewenang-wenang awak boleh buat suka hati di belakang imam. Ikut aku lah nak sujud kena rokok lah. Tidak boleh. Macam tu. Iaitu, jika ia tidak ketahui perkara itu, iaitu tidak jelas bahawa imamnya berada dalam sujud yang pertama. Dia duduk jauh ke macam mana ke? Iaitu tentang perkara yang tersebut, mengangkat kepalanya dari sujudnya yang pertama sebelum imamnya dan melakukan pula sujud kedua, walhal imamnya masih lagi dalam sujud yang pertama lagi, walhal imamnya sedang berdiri atau duduk, maka hendaklah ia, imam atau orang yang sembahyang seorang diri, menambahkan serakaat lagi selepas imamnya memberi salam. Jadi oleh kerana rakaat tadi macam-macam selaru, maka dicancelkan bagi dia kena tambah satu rakaat lagi lepas imam bagi salam, ganti daripada yang dia celaru tadi tu. Baik, kata Tuan Syekh. Syekh kata wa kharaja bi qawli wa talabbasa bi fardin. Dan tidak termasuk kata-kata saya talabbasa bi fardin, dia telah melakukan wajib yang lain, mana pergi ke rukun lain. Ialah apabila ia tidak melakukan yang wajib selain dari makmum, maka hendaklah orang yang lupa itu kembali.
Maknanya ini kesalahan makmum ni. Makmum kalau kesalahan dia masih lagi di belakang imam, dia kena balik ikut imam. Dan ini sunat. Sebelum lagi ia berdiri atau meletakkan dahinya ke tempat sujud. Maknanya dia turun, tengok orang sebelah tak turun. Dia pusing yutan balik, lain. Ataupun dia bangkit nak berdiri ke rakaat seterusnya, orang lain duduk. Dia pun turun balik. Itu lain. Maksudnya kalau dia sudah sujud atau sudah berdiri tegak. Hampir tegak. Maka dan kemudiannya sebelum salamnya hendaklah ia sujud sahwi bila bangunnya itu hampir kepada qiyam dalam masalah meninggalkan tasyahud awal, atau bila ia sampai kepada had rukuk dalam masalah meninggalkan qunut. Maka kena sujud sahwi lah dia. Kita kena ini keadaan. Apabila orang yang selain dari makmum sengaja meninggalkan, yakni meninggalkan salah satu daripada sunat ab'ad, lalu kembali, misalnya selepas bangun ia kembali pada tahiyat awal, atau sesudah sujud ia kembali bangun kepada qunut, dalam keadaan dia tahu dan sengaja, maka batal sembahyangnya. Orang ni sepatutnya dia tasyahud awal, tapi dia bangun dah. Bangun menghampiri qiyam, mana lepas pada rukuk dah. Ataupun orang ni turun lepas pada rukuk, dia pun terlupa, dia kata qunut belum baca lagi. Dia kata apa ni? Kalau melepas di kawasan, kalau baru turun sikit tak apa. Baru nak naik daripada sujud pun tidak mengapa. Tapi kalau turun dah banyak, naik dah tinggi, kalau dia kembali semula dalam keadaan dia tahu dan sengaja, maka batal sembahyangnya itu. Sebab apa? Sebab dia pergi berpindah pada rukun yang lain, tiba-tiba dia yutan balik kepada perkara yang sunat ab'ad, maka batal. Kalau dekat, baru angkat kepala, tengok orang tak bangun. Ada kan setengah orang kata kalau dia was-was, dia angkat kepala, dia jeling orang, tengok, orang tak bangun tu. Atau sampai kepada had yang telah disebut kita, baru turun, tengok orang tak turun. Kemudian dengar suara imam, Allahumma hdina fi man hadait. Dia lompat bangun balik. Lain halnya apa ni? Sampai hadap yang sebut itu, lain halnya dengan makmum. Iaitu dekat atau sampai pada hak qiyam dalam bab meninggalkan tasyahud awal, dan dekat atau sampai pada rukuk bab qunut, maka dia kena kembali. Lain halnya dengan makmum, sebab ia tidak batal sembahyang bagi makmum. Bahkan sunat ia kembali itu sebagaimana yang diterangkan. Jadi kita kena beza di antara makmum dengan imam. Kalau imam sudah bangun, tiba-tiba makmum kacau, subhanallah, sebab imam tak baca tasyahud awal. Apa kita nak buat? Imam, pandai-pandai imam, jangan turun. Kalau turun lagi setelah dia berdiri, batal lah solat. Tapi macam juga dengan kunut. Bila imam turun, tak nak kunut, makmum di belakang sibuk, subhanallah. Dia apa bayum? Dia dah hafal sampai hak rukuk dah, dia bangun balik, maka batal solat dia. Berbeza dengan makmum. Makmum kuasa besar imam, dia boleh ikut balik imam. Ini dia panggil salah satu daripada faedah solatul jamaah. Solatul jamaah ni kelebihan dianya, kesalahan makmum ditanggung oleh imam dalam solat. Lepas solat awak punya pasal. Dia kata saya ni ahli qaryah pak imam ni, kalau saya berdosa pak imam tanggung. Nyanyi, tak ada siapa nak jadi imam atas dunia ni. Itu dalam solat. Cerita kita dalam solat. Tamatlah kita isu yang ketiga dalam bab makmum yang terlupa tadi. Baik, kita berpindah kepada perkara yang keempat. Perkara sunat sujud sahwi yang keempat. Letak nombor 4. Dan disunatkan sujud sahwi dengan sebab memindahkan rukun qauli. Perkataan yang dituntut. Tak apa faham kita kalau main lagu ni. Kalau kita guna istilah dia lebih senang. Sebab memindahkan rukun qauli. Makna rukun bacaan. Rukun bacaan. Makna dia perkataan yang dituntut, yang tidak membatalkan. Yakni tidak membatalkan dengan memindahkan bukan kepada tempatnya. Walaupun dengan lupa, seperti baca Fatihah dalam rukuk.
Fatihah tu orang tak baca dalam rokok bang. Orang baca Fatihah waktu qiyam, waktu berdiri. Awak pergi baca dalam sujud. Mana? Atau tasyahud. Baca tasyahud dalam Fatihah. Lepas waladdallin amin at-tahiyatul mubarakat. Ai, mana jadi dia ni baca tahiyat sini ni? Sudah. Atau sebahagian daripada Fatihah atau tasyahud atau yang lainnya daripada rukun seperti surah pada tempat yang bukan qiyam. Dan kunut kepada apa yang sebelum rukuk. Belum rukuk baca kunut dah. Atau selepasnya dalam witir Ramadan yang separuh akhir, maka hendaklah ia sujud sahwi baginya. Ini dia panggil para pelajar, kita kena beza di antara salah rukun qauli, salah tempat tidak membatalkan solat. Tapi salah rukun fi'li batal. Patut sujud, awak pergi rokok, batal. Tapi kalau kita ulang Fatihah walaupun banyak kali, tidak batal. Cuma dia kata makruh perbuatan itu sebab kamu pergi ulang rukun tu banyak kali. Sesalah kita masalahnya. Adapun tengok ni tuan-tuan, pada para pelajar, adapun memindahkan rukun fi'li, tengok tadi rukun qauli, sebab tu anak kata perkataan dia dituntut, tak faham. Tapi kalau kata memindahkan rukun qauli, istilah ni diguna pakai lebih senang daripada kita terjemah terus. Sekarang ni kita berpindah kepada memindahkan rukun fi'li, rukun perbuatan, kelakuan solat, bukan pada tempatnya, maka jika disengajakan batal sembahyangnya. Tempat rokok kita pergi sujud, itu dia panggil salah. Tempat sujud pakai rokok, tak boleh. Dan tidak termasuk dalam kata-kata saya, kata-kata Tuan Syekh juga. Dia kata apa? Wa kharaja biqauli ghairi mubtilin. Ghairi mubtilin, mana perbuatan yang tidak membatalkan solat. Tadi di awal tadi. Maknanya kita salah tempat rukun qauli yang tidak membatalkan solat. Apa maksud dia? Tengok Tuan Syekh kata, ialah perkara yang membatalkan sembahyang seperti salam. Salam walaupun dia rukun qauli, tapi kalau salah tempat batal solat. Hati-hati. Dan takbiratul ihram, dengan ia bertakbir dengan qasak takbiratul ihram. Adapun salam, maka itu membatalkan sembahyang walaupun ia tidak berniat salam sebagai rukun sembahyang yang terakhir. Jadi orang ni khaya, relax-relax agak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun dia tak niat salam tapi batal solat dia. Berbeza dengan tasyahud, dengan Al-Fatihah tidak membatalkan. Menarik juga lah tu lah dia punya perbahasan. Dan habislah kita berpindah pula kepada perkara yang kelima. Perkara yang kelima, sunat sujud sahwi yang kelima. Dan hendaklah ia melakukan sujud sahwi. Letak nombor situ pelajar. Dan hendaklah ia melakukan sujud sahwi juga dengan sebab terlupa melakukan sesuatu yang perbuatan itu kalau disengajakan membatalkan solat. Perbuatan awak itu kalau sengaja batal solat, tapi awak buat dengan lupa, apa hukum? Dan tidak batal dengan lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Rukun pendek itu tidak dengan duduk antara dua sujud, rukun pendek. Dan percakapan yang sedikit, dan makan yang sedikit, dan menambahkan rukun perbuatan, rukun fi'li seperti sujud atau rukuk, maka membatalkan jika sengaja dan tidak batal bila dilakukan dengan terlupa. Bila terlupa, dan hendaklah sujud sahwi, tapi sunat sujud sahwi juga. Kerana Nabi SAW pernah melakukan solat zuhur 5 rakaat. Nabi kita satu hari dia terlupa solat zuhur 5 rakaat. Bukan khayal ni tuan-tuan. Allah jadikan
peristiwa yang tersebut jadi apa? Sebagai perundangan syariat. Kalau tak berlaku pada Nabi, macam mana kita nak selesaikan masalah? Agama ni bukannya boleh reka sendiri. Reka-reka cerita agama tu orang cerita lain tu. Dalam agama ni tak boleh kita nak reka sendiri. Maka Allah Ta'ala jadikan Nabi lupa dalam saat itu untuk apa? Untuk perundangan. Ni ada juga orang cakap tak baik dia tu. Oh, Nabi lupa juga awak jangan cakap macam tu. Kita kata itu hikmah Allah Ta'ala lupakan Nabi di saat itu untuk apa? Supaya diajar bagaimana cara kalau terlupa. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka batal salat jika dengan sengaja dan tidak batal jika dengan lupa. Tapi hendaklah ia sujud sahwi sebagaimana yang pernah terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 5 rakaat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud sahwi. Dan perkara lain bolehlah dikiaskan daripadanya. Itu dia panggil qiyas lah. Hak lain itu. Hak tak berlaku kepada Nabi, kita kata qiyas lah. Hak mana berbeza di antara sengaja dengan tak sengaja. Dalam masalah rukun, kalau sengaja tukar tempat, batal. Rukun fi'li. Berbeza dengan rukun qauli. Rukun qauli ada yang tak batal, ada yang batal. Yang batalnya siapa? Salam dan takbiratul ihram. Baiklah. Dan yang tidak termasuk kata-kata saya, dia kata tak masuk dalam kata-kata dia ghairi mubtilin tadi. Ialah apa yang membatalkan sembahyang walaupun dengan terlupa seperti percakapan yang banyak. Cakap banyak dia ni. Dan apa yang tidak membatalkan baik dalam lupa atau sengaja seperti perbuatan yang sedikit dan berpaling. Kita tengah sembahyang kita tengok orang. Tak batal, makruh. Tapi jangan paling tu body. Maka hal ini semuanya tidak usah sujud sahwi kerana lupa atau sengaja. Itu tak masuk. Perbuatan yang sedikit dan berpaling itu tak payah sujud sahwi. Contohnya orang ni tengah solat, bunyi suara pelik dia pun tengok. Sudah kena. Tidak ada sujud sahwi bagi dia dalam masalah ini. Baik, kita berpindah kepada perkara sujud sahwi, sunat sujud sahwi dilakukan yang ke-6. Tulis nombor yang ke-6. Dan sujud sahwi sunat juga dilakukan sebab syak. Kita ragu tentang sembahyang kita ni. Berapa rakaat? Bukan ragu tentang wajib solat tak wajib solat, itu lain. Ragu pelaksanaan solat ni. Misalnya, adakah ia melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat? Kita duduk khayal, aku ni 3 ke 4? Nak buat macam mana? Dia anggap sebagai tambahan. Kalaulah nyata ia menambah, maka sujud sahwi itu ialah kerana penambahan. Dan kalau tidak ada penambahan, betul-betul dah 4. Kita khayal tadi 3 ke 4, maka kita kena ambil 3. Kita pun tambah 1 rakaat lagi. Jadi kalau ternyata dia tertambah, maka sujud sahwi itu menjabarkan, menampal kelebihan yang kita ada tadi, kerusakan yang berlaku, aku tampal dengan sujud sahwi. Maka kalau tidak ada sebarang penambahan, memang kita lupa sungguh, dan yang kita undur ke belakang itu memang itu yang ketiga, tak ada sebarang tambahan, jadi sujud sahwi tadi dia panggil targhiman lisyaitan, nak memalukan muka syaitan. Sebab syaitan kacau kita, nak suruh kita celaru. Kita kata aku tak ada celaru lah Tan. Aku boleh je sujud sahwi. Engkau tak mau sujud, aku sujud. Dengan sebabmu aku tambah lagi sujud 2 rakaat. Daripada 2 kali sujud, ini dibenarkan. Tak boleh suka-suka tambah sujud tu, batal. Tapi oleh kerana kita celaru tadi, maka dibenarkan. Maka sujud bagi taradud yang timbul kerana lemah niatnya. Lemah niat tadilah, lemah kita punya tadi. Maka hendaklah ia sujud sahwi bila ada syak seperti itu. Mana kita
kita dalam dua suasana. Suasana yang pertama, kalau kita sujud, kita cukup dah. Tapi kita sujud jadi, kita bagi tambah rakaat yang kita syak tu jadi 5. Jadi sujud sahwi itulah yang mengkosongkan balik kesalahan itu. Kalau memang 3, yang kita tambah tu betul yang apa? Itu nak memalukan muka syaitan. Ia nak waswah, nak kacau kita. Baik. Kalaulah ia syak. Tuan-tuan tanda pula. Ini satu kes baru pula. Kalaulah ia syak, adakah ia melakukan sembahyang 3 atau 4 rakaat misalnya, maka hendaklah ia melakukan sembahyang 1 rakaat lagi. Kena tambah 1 rakaat lagi. Kerana asalnya ialah tiada melakukannya. Asalnya tak ada. Jadi kita tambah. Dan kemudian hendaklah ia melakukan sujud sahwi sebelum salamnya. Ada orang tanya, ada juga tu orang kata sujud sahwi lepas salam tu bila? Tuan-tuan para pelajar, buat catatan sedikit. Mazhab Syafi'i, sujud sahwi semuanya sebelum salam. Mazhab Abu Hanifah Hanafi dia kata sujud sahwi lepas salam. Mazhab Malik dia tengok keadaan sujud kerana terlupa, sujud kerana terlebih, maka ada belum salam, ada lepas salam. Sebab itulah kita kata yang lebih senangnya ikut mazhab Syafi'i, semuanya belum salam belaka. Ataupun orang Hanafi semuanya lepas salam. Lepas bagi salam dia sujud. Jadi sini hendaklah ia melakukan sujud sahwi sebelum salamnya, dan bila syaknya itu hilang sebelum salam. Dengan cara ia teringat sebelum daripada salamnya itu bahawa ia melakukan 4 rakaat, begitu pun hendaklah ia sujud sahwi juga, kerana ada taraddud. Tak bagi. Taraddud mana ada timbul keraguan dalam solat dia tadi. Itu dipanggil taraddud. 3-4 kita tambah 1 lagi. Lepas kita tambah, memang kita mari keyakinan dalam hati, confirm ini yang keempat. Adakah kita kena sujud sahwi atau tidak? Naam, sujud sahwi juga. Sebab sudah berlaku kecelaruan dalam solat kita. Dalam hati kita tu berlaku benda yang kecelaru. Bila berlaku benda celaru, kena sujud. Mudah ya dia. Dan untuk ini, dalam melakukan tambahan serakaat lagi itu, hendaklah ia jangan rujuk kembali dalam melakukannya itu kepada sangkanya itu, zannya itu. Dan juga tidak kepada kata-kata orang lain daripadanya. Adapun pada perbuatan orang lain, walaupun mereka itu segolongan ramai, selama mereka tidak mencapai bilangan yang mutawatir. Jadi kalau kita rasa kita yakin dah, tak sudut cojon. Tapi kalau ramai orang tegur, subhanallah, subhanallah, orang panggil bingit masjid, kena kita awak turun balik. Jangan tambah, maknanya dia salah dah tu. Kalau setakat seorang sama seorang, kita boleh berlawan. Mu seorang, mu kata lebih. Aku seorang, aku kata tak lebih. Kontra. Tapi kalau ramai tegur, sebab itulah kena ramai tegur. Ni masalahnya hak ramai itu khayal, tak tahu salah ke betul. Kadang-kadang lepas dia sujud sahwi, lepas solat baru dia tanya, apa pasal imam tadi? Guana? Tak, Kelantan kata, bapa imam sujud. Kenapa? Jadi dia pun tak tahu apa sebenarnya berlaku. Inilah dunia akhir zaman. Dunia nak kiamat dah tuan-tuan. Kita solat, kita pun tak tahu berapa rakaat, dan apa yang kita baca pun tak tahu. Kalau nak bergurau boleh je lepas solat Isya nanti, cuba tunggu di tangga masjid. Lalu seorang pakcik tanya, pakcik, rakaat pertama tadi saya lupa lah imam baca apa? Tapi kalau pakcik tu cerdik, senang je jawab, baca Fatihah lah. Betul lah dia memang baca Fatihah. Awak yang nak tanya dia pun jangan terperangkap. Kita kata, imam tadi lepas Fatihah dia baca apa? Tengok. Kalau tidak nyalipak dia pakcik. Baca Fatihah, engkau dia tu pun tak tahu. Macam orang pergi solat Jumaat. Satu hari saya tanya, satu masjid ni, tuan, imam baca khutbah apa hari ni? Dia kata, imam baca apa hari ni? Baca khutbah lah cakap. Baca khutbah aku tahulah, tapi tajuk apa tajuk? Tak tahu apa tajuk. Garu kepala aku. Awak pergi masjid tak? Pergi.
Tajuk apa imam ketubuh hari? Dia pun tak tahu. Dia kata tanya imam kan kepala juga. Rupanya imam pun tak baca tajuk juga. Dia pakai alhamdulillah lalu. Kita kata inilah dunia akhir zaman. Dunia sudah hilang fokus. Yang fokusnya benda-benda yang karut, yang celaru-celaru tu pakai fokus belaka. Benda-benda yang sahih, yang benar dilupai oleh orang. Na'udzubillahi minal khuzlan. Adapun apa yang tidak boleh dianggapkan sebagai tambahan dalam rakaat sembahyang, seperti ia syak bagi rakaat yang keempat. Dalam satu-satu rakaat sembahyang yang 4 rakaat, adakah ianya 3 atau 4, maka ia teringat sebelum qiyam bagi rakaat yang keempat bahawa ianya adalah 3, maka tidaklah disunatkan baginya sujud kerana yang ia lakukan daripada itu berdasarkan taradud adalah perkara yang tidak boleh tidak dengan tiap-tiap perkiraan. Dia kata oleh kerana kita sebelum kita naik itu kita yakin dah. Memang ni yang ketiga. Maka kita naik ke 4 tu dalam keadaan yakin. Dia kata maka tidak disunatkan sujud-sujud kerana yang ia lakukan daripada itu berserta dengan taradud adalah perkara yang tidak boleh, yang mestilah sebab nak fikir sekejap. Wallahu alam. Maka kalaulah ia teringat selepas qiyam baginya, yakni dia naik dah rakaat yang keempat, dia pun teringat, confirm ini yang keempat. Tapi masa awak naik tadi, confirm tak confirm? Taradud. Maka hendaklah ia sujud kerana taradudnya dalam hal qiyamnya bagi rakaat yang keempat itu di dalam tambahannya itu. Waktu naik itu dia belum confirm, maka itu berlaku taradud. Dan disunatkan bagi makmum 2 kali sujud. Patutnya ni dia panggil baris lain ni. Tulis itu tak bintang, tajuk lain dah. Dan disunatkan bagi makmum 2 kali sujud kerana kelupaan imamnya yang suci. Imam suci mana? Imam ada wudu. Imam ada wudu, tidak berhadas, terlupa. Dan kerana kelupaan imamnya bagi imamnya itu, walaupun kelupaan terjadi sebelum makmum mengikutnya. Macam mana ayat ni? Contohnya, imam lupa rakaat yang pertama. Kita masuk rakaat yang ketiga. Kita masuk datang rakaat yang ketiga. Maksudnya, waktu imam buat salah tadi, kita belum lagi ikut imam. Bagaimana keadaan kita dengan sujud sahwi? Itu maksud dia. Maka kita kena sujud ikut imam. Sebab imam salah, kita kena sujud. Saya tak salah. Betul. Tapi kalau awak salah, imam yang tanggung. Waktu imam salah, takkan awak tak nak bersimpati dengan dia. Itu kalau kita nak kata macam itulah ibaratnya. Walaupun ia mufaraqah imam itu ataupun sembahyang imam itu batal sebab berlaku kelupaan daripadanya itu, atau imam itu sendiri tidak melakukan sujud itu sebagai menjabarkan kekurangan yang berhasil dalam sembahyang itu, maka hendaklah ia sujud selepas salam imamnya itu. Jadi kita tahu imam tu banyak masalah dah, dia pun tak sujud juga sahwi. Jadi lepas dia bagi salam, dia terlupa balik, kita pun sujudlah. Sebab dia panggil lupa dalam lupa. Orang terlupa, dia kena sujud sahwi. Tapi dia lupa juga nak sujud sahwi. Hari ini kali masalah besar berlaku dalam hidup dia, yang menyebabkan dia jadi lupa dalam lupa. Allahu Akbar. Dan dikala imam melakukan sujud sahwinya itu, dengar ni, sudah terjawab soalan. Hendaklah makmum yang masbuk dan juga makmum yang muwafiq mengikuti imam itu. Yang muwafiq tu jelas lah, sebab dia tahu daripada awal lagi imam salah. Tapi yang masbuk itu kenapa pula? Walaupun ia tidak mengetahui bahawa imam sudah melakukan kelupaan, dan kalau tidak mengikuti imamnya itu maka batal sembahyangnya kalau ia mengetahui dan ia sengaja dalam tidak mengikut imamnya itu. Aku tak salah lah, aku masuk rakaat yang keempat dah, tak ada pun salah imam. Dia pun relax, imam duduk sujud, dia duduk relax, ataupun dia naik lah. Dan hendaklah makmum masbuk itu mengulangi pada akhir sembahyangnya
apa yang dilupakan itu sebagai amalan sunat. Dan makmum tidak sujud sahwi kerana kelupaan dirinya sendiri. Dengar ni. Tanda ni pelajar. Ni bab lain dah ni. Dan makmum tidak melakukan sujud sahwi kerana kelupaan dirinya sendiri pada masa ia mengikuti di belakang imam. Maka imam yang suci. Imam suci mana? Imam ada wudu. Sebab dia imam nak ada power, imam tu apabila cukup syarat dia. Dia sendiri tu suci, bersih. Kalau dia apa orang panggil bolok juga, dia sendiri semaya tak ada wudu, macam mana dia nak tangguh orang? Dia tak solat. Maka imam yang suci menanggung kekurangan-kekurangan bagi pihak makmumnya itu, dan imam yang berhadas tidak boleh menanggung. Juga tidak boleh menanggung perkara demikian imam yang ada najis yang tersembunyi. Sebab dia semaya tak betul. Lain pula dengan kelupaan makmum yang terjadi selepas salam imamnya. Maka imam tidak menanggungnya kerana terputus ikutan. Contohnya orang ni masuk 2 rakaat. Rakaat yang ketiga dia masuk. Ikut imam, imam bagi salam, dia pun bangkit. Rakaat yang ketiga. Dia tersalah, maka dia kena sujud sahwi seorang dia ya. Imam sudah putus hubungan dia dengan imam setelah imam memberi salam. Maka imam tidak menanggungnya kerana terputus ikutannya itu. Kalau seseorang makmum menyangka imam sudah salam, tak tahu dia koyak ke mana, dia dengar macam Assalamualaikum, dia duduk belakang contohnya, maka ia pun memberi salam. Kemudian ternyata sangkaannya silap. Tak lagi. Maka hendaklah ia salam bersama imamnya. Tunggu. Imam bagi salam, dia bagi salam semula. Yang tadi tak jadi. Dan ia tidak sujud sahwi kerana itu adalah kelupaan dalam masa masih lagi di belakang imam. Alhamdulillah, jelaslah kepada kita para jemaah sekalian, kuasa imam ke atas makmum selagi kita duduk di belakang dia. Setelah dia salam, masing-masing bawa diri. Baiklah. Far'un, kita break setakat itu dulu. Far'un itu mana satu cabang perbincangan. Isya pun sudah datang, kita pun break di situ. Lau tazakkaral ma'mum fi tasyahudihi, insyaallah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.